Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari 21 Februari 2023 bersama saya Faiz Syairah Nizam. Tajuk utama, tiada pihak dilindungi, siasatan rapi isu kertas Pandora diteruskan. Masuk hari ke-7 sidang Dewan Rakyat, perkembangan siasatan kertas Pandora, konsep gagasan Malaysia Madani dan pembangunan Kampung Baru Kuala Lumpur antara isu dibangkitkan hari ini. Langsung dari Parlimen, kita bersama wartawan Sazwani Samsu. Ya Syahirah, tambah beliau beberapa penama yang terlibat dalam adalah mereka yang pernah memegang jawatan dalam kerajaan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Parit Sulong Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berhubung pendirian kerajaan dan tindakan susulan mengenai isu berkenaan yang timbul semula minggu lalu. Wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan kemudian dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita. Itu maknanya membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri yang sebenarnya dipercayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Perdana Menteri hari ini turut memaklumkan jumlah wang yang dibawa keluar dari Malaysia untuk disembunyikan di bank dan akaun luar pesisir antara yang tertinggi di dunia. Menurut Perdana Menteri, pendedahan itu berdasarkan laporan dari Kewangan Global GFI. Ada yang disebut yang besar seperti negara China atau Arab Saudi dan beberapa negara lain, tapi Malaysia itu di tingkat atas. Maknanya wang yang dibawa keluar dari Malaysia itu dari sumber-sumber yang dianggap illicit, haram, kebanyakannya, saya tidak boleh mengatakan semua, ini terserah kepada Badan Penyiasatan, itu agak terlalu tinggi bagi negara ini. Saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat bahawa dari sudut badan-badan yang telah melapor kepada saya bahawa arahan daripada saya itu jelas. Jangan ambil sambil lewa tindakan ini dan biarlah ini sebagai pengajaran dan negara tidak mampu lagi mengizinkan hal ini diteruskan. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Wakil Kubang Kerian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Baik saudara, dalam pada itu Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan tidak akan mengganggu proses undang-undang melibatkan jemaah menteri yang terlibat kes mahkamah. Ini seiring prinsip Malaysia Madani yang jelas beliau menekankan tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan sekaligus tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan rasuah. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal walaupun saya tahu saya ditutup oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari Parti Keadilan sendiri. Saya tidak akan boleh menjamin parti saya ini 100% bersih. Seperti mana orang belah sana kadang bicara, kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas mengenai keanggotaan Kabinet yang mempunyai kes mahkamah.
Tegas beliau lagi, perkara itu diserahkan kepada mahkamah berdasarkan pendakwaan dan penghakiman. Beberapa cadangan pembangunan semula kampung baru yang dikemukakan kerajaan sebelum ini ditolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebaliknya memberi jaminan pentadbirannya akan mencari kaedah lain tanpa meminggirkan kepentingan orang Melayu di kawasan itu. Beliau meminta diberi ruang sepenuhnya untuk mengkaji semula isu tersebut dengan turut mengambil kira pandangan masyarakat di kampung baru. Ada cadangan untuk mengadakan proses jual beli dengan tanggungan kerajaan mencecah 6-7 bilion ringgit yang tidak mampu dikendali oleh kerajaan sekarang. Ada cadangan untuk membawa syarikat-syarikat swasta membangunkan, tapi menjejaskan kepentingan kedudukan orang Melayu yang di bawah Malay Agriculture Settlement. Ada cadangan untuk mengadakan proses leasing, maknanya boleh penduduk di kampung baru lease. Saya tidak fikir ini semua wajar. Apapun kita lakukan, kita harus kembali, dan saya akan percaya saya akan bincang semula dengan mantan Menteri Wilayah Persekutuan dan sebelum ini, dan memastikan pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat Melayu di Kampung Baru tetap dipertahankan. Ada. Pelaksanaan konsep Malaysia Madani bersifat menyeluruh dan adil kepada semua rakyat. Jelas Perdana Menteri, biarpun istilahnya berunsur Islamik, namun nilai di sebaliknya merangkumi konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ini termasuk nilai ihsan yang mengambil kira kebajikan masyarakat, meliputi isu kemiskinan tanpa mengira bangsa dan agama. Yang saya faham, yang saya cuba lontarkan dari konsep falsafah Madani ini, dan saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gementar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab, tetapi takkan saya nak pakai, kalau saya pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut Madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin berjaminan di Malaysia dan konsep Madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Ayer Hitam, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Baik, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Syahirah di Angkasa Puri. Terima kasih, Wani. Satu kertas siasatan akan dibuka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terhadap stesen televisyen Awesome TV susulan laporan berita yang mendakwa bilangan penjawat awam bakal dikurangkan. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 206 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu kegagalan mematuhi syarat lesen. Menurut kenyataan MCMC, pertemuan telah dibuat dengan pengurusan tertinggi stesen televisyen tersebut semalam untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Ia ekoran aduan berhubung laporan yang disiarkan mengenai cadangan mengurangkan bilangan penjawat awam. Sebaik kertas siasatan dilengkapkan, ia akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan lanjut. Jika disabit kesalahan, pesalah boleh dihukum seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 242 iaitu denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta melibatkan projek Jana Wibawa. Pertuduhan ke atas Ahli Parlimen Tasik Glugor berusia 48 tahun itu dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi di Mahkamah Session hari ini.
Bagi pertuduhan pertama, Datuk Wan Saiful didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan. Ia sebagai dorongan membantu NAB Turis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan lebuhraya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai RM232 juta. Bagi pertuduhan kedua, dia dituduh menerima suapan wang tunai RM6.962 juta. Ia dibuat melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik NAB Turis Sdn Bhd. Tujuannya sebagai upah membantu NAB Turis mendapatkan surat setuju terima projek tersebut. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana sekitar April 2022. Juga di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku Taman Tungku antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin. Datuk Wan Saiful diwakili Peguam Datuk Hisham Teh Putih. Kes disebut semula 22 Mac. Pasukan mencari dan menyelamat SAR negara yang berkhidmat di Turkiye mula meninggalkan Nurdagi bermula petang Selasa. Kumpulan pertama seramai 70 individu bersama 2 ekor anjing pengesan akan menaiki penerbangan ke Istanbul dan dijangka tiba di Kuala Lumpur Khamis ini pada pukul 12.20 tengah hari. Ketua Pasukan MAS 10 Abdul Manaf Cik Isa berkata pasukan MAS 10 terdiri daripada anggota Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam. Pasukan yang akan kembali ke tanah air adalah pasukan MAS 10 seramai 70 orang termasuk 2 ekor anjing akan membuat persiapan akhir untuk meninggalkan pekalan ini dan menuju ke Gaziantep seterusnya ke Istanbul bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Turut pulang bersama kumpulan berkenaan 3 pengamal media dari RTM dan Bernama. Mereka merupakan pasukan kedua yang dihantar bagi membantu kerja-kerja SAR mangsa gempa bumi di selatan Turkiye. Menu Rahmah terus mendapat sambutan positif dalam kalangan pengusaha makanan di Sabah. Untuk perincian lanjut langsung bersama Gabriel Mitchell Stone di Kota Kinabalu. Baik, terima kasih. Seperti kita sedia maklum, pelaksanaan menu rahmah oleh Kerajaan Perpaduan untuk meringankan beban rakyat giat dilaksanakan dan turut disokong oleh para pengusaha restoran. Antaranya bersama saya ketika ini Puan Siti Zulaiha yang mengusaha kedai makan di Kepayan Kota Kinabalu. Selamat tengah hari Puan. Selamat tengah hari. Baik Puan, apa yang mendorong Puan untuk menyahut seruan kerajaan dalam melaksanakan menu rahmah? Okey, saya terpanggil untuk menyahut saranan yang telah disarankan oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan menu rahmah ini. Seperti yang kita tahu, harga barangan sekarang sudah melonjak naik. So, Dapur Bunda menawarkan menu rahmah yang berharga RM4.90 sahaja bagi membantu golongan yang memerlukan di luar sana. Kami menawarkan 2 menu berlainan setiap hari. Antaranya menu ayam dan menu ikan, air percuma. Kami memberikan sedikit keistimewaan pada pelanggan kami yang datang ke Dapur Bunda untuk penambahan secara percuma bagi minuman. Anda juga boleh mengisi dalam botol untuk kegunaan anda di luar sana lah. Baik, setakat ini bagaimana impak menu rahmah khususnya kepada masyarakat selepas diperkenalkan hampir 3 minggu? Alhamdulillah, sambutan yang sangat baik pada semua pelanggan, memang sangat ramai. InsyaAllah Dapur Bunda akan meneruskan menu rahmah ini bagi membantu ramai rakyat di luar sana. Baik, apa yang perlu kerajaan lakukan untuk pastikan pengusaha restoran dapat menawarkan menu rahmah secara konsisten pada masa hadapan? Apa yang saya harapkan agar pihak kerajaan dapat memberikan subsidi atau penurunan harga untuk pengusaha restoran yang menawarkan menu rahmah ini untuk membeli keperluan barangan mentah, sekaligus dapat menyuntik semangat kami untuk membantu dan meneruskan semangat kami bagi melaksanakan menu rahmah ini. Baik Puan, terima kasih atas perkongsian tadi.
Diharapkan lebih ramai pengusaha kedai makan dapat menyahut seruan Kerajaan Perpaduan bagi meringankan beban rakyat. Sekian laporan dari Kota Kinabalu, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Gabriel. Kerajaan akan memberi tumpuan penuh terhadap usaha mengurus cabaran luaran serta kesannya kepada ekonomi domestik. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yakin momentum pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan tahun lalu didorong dasar melindungi ekonomi dan pekerjaan akan terus memacu prestasi negara tahun ini. But we are expecting a tougher year ahead, the year 2023. And my hope as MITI Minister, together with my deputy colleagues here in the Ministry, to work closely with all our key stakeholders to help our industry and exporters, particularly the SMEs, to build resilience, to better face the challenges that lay before us. Beliau berucap pada sesi jaringan Tahun Baru Cina 2023 bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta agensi. Tahun lalu, keluaran dalam negara kasar KDNK mengatasi jangkaan dengan pertumbuhan direkodkan pada 8.7%, tertinggi dalam tempoh 22 tahun. Prestasi memberangsangkan itu turut disokong petunjuk makroekonomi positif seperti angka guna tenaga yang bertambah baik dan inflasi yang terus menyederhana. Bursa Malaysia dibuka hampir tidak berubah pada urus niaga hari ini di tengah-tengah sentimen berhati-hati menjelang pembentangan semula belanjawan 2023 pada Jumaat ini. Pada pukul 12.23 tengah hari, Bursa Malaysia naik 1.21 mata kepada 1474.67 mata. Antara saham aktif, MMAG Holdings menurun setengah sen kepada 2 sen, Velesto meningkat setengah sen kepada 24.5 sen, manakala Zentec kekal rata kepada 3.5 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan, KLK meningkat 16 sen kepada RM21.36, Dutch Lady naik 18 sen kepada RM29.90, manakala MBM Resources menokok 11 sen kepada RM3.90. Nilai ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan penutupan pasaran Amerika Syarikat sempena cuti ulang tahun Washington pada Isnin. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.43 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.29 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.32 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.72 berbanding euro. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Perkembangan luar negara, Arab Saudi memeterai projek kemanusiaan bernilai lebih 183 juta rial bagi mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Projek itu termasuk pembinaan 3,000 unit perumahan bernilai 75 juta rial serta pembiayaan anak yatim dengan inisiatif bernilai 40 juta rial. Ia juga termasuk projek 18 juta rial untuk membantu mereka yang terjejas gempa. Projek berkenaan juga termasuk menyediakan khidmat jagaan kesihatan serta huraian sanitasi dan bekalan air. Arab Saudi juga akan menawarkan bekalan makanan asas bernilai 6.5 juta rial dan respons perubatan segera bernilai 19.8 juta rial bagi membantu mangsa terjejas gempa bumi di Syria.
Dr. Abdullah Al-Rabih, penasihat diraja dan pengawal selia am bagi KS Relief berkata Arab Saudi menambah nilai kepada usaha kemanusiaan dan kerja bantuan. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata badan dunia itu sedia beri sokongan tambahan selepas 2 lagi gempa bumi menggegarkan wilayah selatan Turki Hatay. Katanya, pasukan PBB di lapangan sedang menilai keadaan dan agensi itu bersedia memberikan sokongan tambahan seperti yang diperlukan. House turut menzahirkan keprihatinan kepada Turki dan Syria susulan gempa bumi baru itu dan berjanji akan terus menawarkan sokongan penuh. Menurut Pengurusan Bencana dan Kecemasan AFAD, salah satu gempa berlaku sekitar 8.4 minit malam waktu tempatan di daerah Daphne dengan magnitud 6.4, manakala satu lagi dengan magnitud 5.8 berlaku 3 minit kemudian dengan pusat gempa di daerah Samandak. Angka kematian akibat hujan lebat di tenggara Brazil meningkat kepada 40 orang. Pihak berkuasa Sao Paulo memaklumkan 4 lagi mangsa terbunuh pada Isnin selain 36 yang direkod sehari sebelumnya. Angka korban dijangka terus meningkat setelah puluhan lagi mangsa dilapor masih hilang. Sementara itu, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengarahkan agar tiada lagi bangunan kediaman dibina di kawasan berisiko tanah runtuh dan banjir besar. Lula berkata kerajaannya akan membantu membina semula bandar yang dihuni kira-kira 91,000 orang itu dengan membina rumah baharu di tempat yang lebih selamat. Kerajaan juga akan memulihkan kemudahan infrastruktur utama seperti jalan raya yang rosak akibat tanah runtuh. Perkembangan sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah di atas kejayaan pasukan remaja perempuan negara pada kejohanan prakelayakan tenis berpasukan remaja dunia 2023 di Sri Lanka semalam. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau mengucapkan syabas kepada Dania Daniela Abdul Hazli, Lin Lim dan Adani Raihan Muhammad Azhari atas kejayaan mereka di pentas antarabangsa. Beliau juga mendoakan semoga kejayaan itu mendorong lebih ramai bakat muda mengharumkan nama negara di pentas dunia. Adani yang beraksi dalam acara perseorangan menewaskan Sophie Ashley Chua 3-6, 6-2, 6-1, manakala rakannya Dania menumpaskan Victoria Alex Sekina 4-6, 7-5, 6-4. Dalam acara beregu, Lin yang bergandingan bersama Adani menewaskan Sophie Joy Shania dengan keputusan 6-4, 3-6, 10-7. Bagi saingan lelaki pula, pasukan Malaysia menamatkan cabaran di tempat ke-6 manakala Singapura muncul juara dan Kyrgyzstan berada di tangga kedua. Tempat ketiga menjadi milik Turkmenistan. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan melakukan rombakan terhadap struktur kejurulatihan skuad sepak takraw kebangsaan. Presidennya Datuk Muhammad Sumali Redwan berkata bekas tekong negara Ahmad Jahis Baharun yang kini ketua jurulatih berkemungkinan akan menggalas tugas sebagai pengarah teknikal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tertinggi PSM di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Muhammad Sumali berkata jurulatih ATM Guardians Aswadi Abdullah dan dua legenda sepak takraw negara Suhaimi Yusof dan Muhammad Zulkarnain Mat Arif pula bakal membarisi senarai jurulatih skuad sepak takraw lelaki kebangsaan. Mengenai persediaan Kesukan SEA Kemboja 2023, PSM juga akan menilai semula sasaran awal yang ditetapkan persatuan iaitu 2 emas masing-masing bagi acara beregu dan Chinlun. Ini kerana terdapat perubahan dalam acara Chinlun iaitu terdapat penambahan 1 acara yang boleh disertai. Beralih ke perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. Menjelang pertemuan 2 kelab gergasi Eropah, Liverpool dan Real Madrid awal pagi nanti. Jurulatih Liverpool, Jurgen Klopp mengakui masih terkesan dengan kekalahan di tangan Real Madrid dalam perlawanan akhir musim lepas. The Reds memenangi 3 perlawanan pertama menentang Real dalam aksi antara tahun 1981 dan 2009.
Namun sejak itu mereka tidak pernah menang dalam 6 perlawanan berikutnya dengan 5 daripadanya mereka tewas. 2 kekalahan itu berlaku pada perlawanan akhir pada 2018 dan 2022. Di Liga Perdana Inggeris, Liverpool berdepan musim yang mengecewakan berada di tangga ke-8, 19 mata di belakang pendahulu Arsenal. Namun begitu, Klopp percaya pasukan tidak patut merasa gemetar untuk pertemuan awal pagi nanti menentang juara 14 kali. Berita baik bagi Klopp ialah apabila penyerang Darwin Núñez akan kembali bersama pasukan selepas tercedera ketika menentang Newcastle United pada hujung minggu. Real Madrid juga dilihat membuat persiapan akhir menjelang pertemuan pertama peringkat 16 terakhir menentang Liverpool di Anfield. Los Blancos dan The Reds berhasrat untuk kembali berada di landasan yang tepat dan berada pada prestasi yang menyaksikan mereka berjaya berada di final Mei lalu. Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti mengatakan format timbal balik akan menyaksikan aksi berbeza kedua-dua pasukan. Ancelotti yakin pasukannya akan memberikan fokus dan aksi terbaik untuk kedua-dua perlawanan itu. Berada di tangga ke-8 La Liga, Real Madrid sekali lagi perlu menjadikan Liga Juara-Juara sebagai peluang terbaik untuk menjulang piala musim ini. Perkembangan sukan tenis, Andy Murray memulakan kempen terbuka Qatar dengan kemenangan. Murray menewaskan pemain Itali Lorenzo Sonego di Doha pada Isnin. Bekas pemain nombor 1 dunia itu terpaksa bekerja keras apabila tewas di set pertama untuk kembali merampas kemenangan 4-6, 6-1 dan 7-6. Beliau akan bertemu pemain Jerman Alexander Zverev untuk merebut tempat ke suku akhir. Pemain pilihan ke-7 Alejandro Davidovich Fokina pula berjaya menewaskan pemain Perancis Constant Lastini 6-4, 6-3. Christopher O'Connell dari Australia juga mencatatkan kemenangan apabila mengenepikan pemain veteran dari Spanyol Fernando Verdasco 6-1, 3-6, 6-0. Seorang lagi pemain Australia, Jason Kubler, juga marah selepas lawannya dari Rusia, Aslan Karatsev, terpaksa menarik diri kerana kecederaan belakang ketika ketinggalan 7-6, 1-0. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Faiz Syahira Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.